Salam sejahtera semua, Dr. V di sini. Hari ini saya ingin berkongsi satu cerita benar kepada anda, dan sejurus setelah perkongsian saya ingin menyampaikan mesej saya berkenaan cerita benar ini. Jadi cerita benar ini adalah berkenaan seorang wanita, tetapi ketika 1980 ya, ketika waktu itu Lisa McVie namanya, berumur dalam lebih kurang 17 tahun. Jadi beliau dihantar oleh ibunya ke rumah neneknya ketika beliau berumur 14 tahun, kerana ibunya tidak mampu menyara beliau dan adik perempuan beliau. Jadi apabila beliau ke rumah neneknya, beliau memang mempunyai perasaan memang bersemangat, kerana beliau ingatkan beliau boleh bekerja, mengumpulkan sedikit duit dan boleh memberikan kehidupan yang baik untuk adik dan diri sendiri. Tetapi apabila beliau ke rumah neneknya, tragedi pula menimpanya, di mana neneknya tu sebenarnya tinggal di rumah itu bersama boyfriend neneknya tu, dan boyfriend nenek bukanlah orang yang baik. Setiap malam dia akan menggunakan pistol dan mengugut saudari Lisa untuk tidak membuat bising ketika lelaki ini dengan ganasnya merogol saudari Lisa ni. Dan ketika tu Lisa McVie ni berumur hanya 14 atau 15 tahun. Hampir selama 2 tahun Lisa McVie menguncikan bebannya di dalamnya sendiri. Beliau tidak tahu apa jalan keluar, kerana neneknya sendiri memberitahu saudari Lisa untuk tidak memberitahu perkara ini kepada sesiapa, dan sekiranya Lisa hendak duit dan hendak disara oleh neneknya, Lisa terpaksa menerima apa yang boyfriend neneknya membuat terhadapnya setiap malam. Jadi apa yang Lisa membuat keputusan setelah 2 tahun untuk membunuh dirinya. Jadi sebelum pergi ke kerja malam tu, dia bekerja di kedai donat, shift malam. So shift dia berakhir pukul 2. Jadi apa yang beliau membuat hari itu, pagi tu, menulis satu surat. Dia menulis satu surat untuk membunuh diri. So di surat tu dia menuliskan kenapa dia nak membunuh diri dan kenapa dia sudah tidak mahu hidup lagi di dunia yang begitu gelap, di mana dia sentiasa dirogol dan neneknya tidak menyokongnya dan tidak menyayanginya, dan memang dia sudah membuat keputusan untuk membunuh diri malam tu selepas kerja menggunakan pistol boyfriend neneknya tu. Tetapi apabila saudari Lisa balik dari kerja, dia mengayuh basikal. Saya menggunakan dia, kadang-kadang saya menggunakan beliau, minta maaf, campur-campur. Jadi Lisa McVie ni mengayuh basikal. Bila dia mengayuh basikal, seorang lelaki, ketika itu Lisa tidak tahu siapa lelaki ini, tetapi sebenarnya lelaki ini adalah pembunuh bersiri ketika itu di Florida, di tempat di mana Lisa tinggal. Jadi lelaki ini menyerang Lisa, membawanya ke kereta, menggunakan sehelai kain dan mengikatnya untuk menutup mata Lisa dan merogolnya di kereta, kemudian membawa Lisa ke rumahnya, satu flat 2 tingkat, dan merogolnya di situ juga selama 26 jam. Dia mengurung Lisa dan merogol Lisa dan memang menyakitkan Lisa. Tetapi Lisa sangat berani. Dia tidak bergaduh, atau dia tidak bergaduh dengan lelaki ni. Arti kata dia membenarkan lelaki ni ketika lelaki ni hendak merogolnya, kerana Lisa tidak mahu dibunuh oleh lelaki itu. Sebab Lisa sudah tahu lelaki ni bahaya dan lelaki ni akan membunuhnya. Jadi Lisa juga meninggalkan cap jarinya, klip rambutnya di tempat itu, di tempat di mana lelaki ni mengurungnya, dan dia cuba bercakap dengan lelaki ni dengan cara baik, kerana itulah satu cara untuk memberhentikan lelaki ni daripada membunuh Lisa. Tetapi akhirnya lelaki ni ingin membunuh Lisa kerana lelaki ni takut. Jadi dia membawa Lisa ke dalam kereta dan membawa dia ke kawasan yang agak terpencil, dan
membawa pistolnya ke kepala Lisa. Tetapi ketika itu Lisa merayu lagi kepada lelaki ini dan menyuruh lelaki ini membiarkan dia, dan dia berjanji kepada lelaki ini yang dia tidak akan memberitahu polis atau sesiapa pasal lelaki ini. Pada ketika itu lelaki ini mempunyai sedikit perasaan untuk mengasihani saudari Lisa, dan dia membiarkan Lisa. Dia berkata kepada Lisa, baiklah, saya akan membiarkan you, tetapi jangan buka kain di mata you sehingga saya pergi dari sini. So apabila Lisa membuka kain, lelaki itu sudah pergi. Bila Lisa membuka kain di sekeliling yang diikat tu, perkara pertama yang dia lihat adalah satu pokok yang besar, dan bila dia lihat pokok itu, dia memberitahu dirinya dia masih hidup dan dia telah melawan lelaki itu sampai habis untuk tidak mati hari itu. Pada ketika itu Lisa menyedari yang keputusan yang diambil untuk membunuh diri adalah salah, kerana apabila dia ingin membunuh diri dia tidak memikirkan pasal diri dia, dan dia tidak memikirkan tentang betapa pentingnya hidup dia. Tetapi apabila lelaki itu yang memang sangat jahat ingin membunuhnya, Lisa telah melawan sampai akhir untuk terus hidup. Jadi selepas tu Lisa menolong polis dan lelaki itu telah ditangkap akhirnya dan dijatuhkan hukuman mati, dan Lisa apabila dewasa telah menjadi polis. Apa yang saya ingin memberitahu, message yang saya ingin memberitahu kepada anda di sini adalah, sekiranya kita ni manusia, memang kita manusia, bukan sekiranya, tetapi kita semua ni manusia. Apabila kita ni tiada peluang lain untuk menjadi makhluk lain, kita lahir sebagai manusia, kita akan meninggal juga sebagai manusia. Jadi apabila kita ni adalah manusia, kita tidak boleh lari daripada cabaran. Sebagaimana memang sama, bila kita gembira, bila kita ada benda-benda yang berlaku kepada kita, kita menerimanya dengan hati yang terbuka. Tetapi bila kita menghadapi dengan cabaran dari pelbagai rupa lah cabaran kan, sama ada melalui manusia atau melalui situasi yang berlaku di sekeliling kita atau melalui social media, pelbagai cara. Tetapi kebanyakan masalah kita adalah daripada orang lain. Jadi apabila kita mengalami cabaran, kita kita akan pasrah dengan serta-merta. Kita akan berputus asa dengan serta-merta. Kita tidak akan memikirkan tentang hidup kita yang begitu apa orang kata, yang begitu penting, yang begitu berbaloi. Tetapi kita bila kita mendapat cabaran sebegini, apa yang kita fikir adalah untuk tidak bangun. Kita tak nak bangun lagi. Kita tak boleh dah. Kalau kita tak bangun lagi elok, baik kita mati. So kita fikir pasal nak mati. Tetapi message yang saya ingin sampaikan kepada anda di sini, apa yang Lisa McVie ni mengalami, sebenarnya beliau sudah membuat keputusan untuk membunuh diri. Sekiranya pembunuh bersiri itu tidak menangkap Lisa McVie hari itu, sudah pasti Lisa McVie menembak dirinya dan membunuh dirinya. Tetapi setelah dia ditangkap oleh orang ni dan Lisa McVie melawan sampai habis untuk terus hidup, kita dapat memahami satu benda di sini. Bila orang lain ingin merampas hidup ni, bila orang lain nak membunuh kita atau nak menyakitkan kita, kita tidak akan membenarkan mereka untuk membuat benda-benda begini terhadap kita. Kita akan melawan mereka. Kita akan fight till the end. Kita tak akan memberi mereka untuk meragut hidup kita tanpa kita gaduh balik dengan mereka. Jadi apa yang saya nak bagi tahu di sini, apabila kita memang susah tetapi kita boleh membuat perkara ini. Apabila kita menghadapi cabaran yang memang menyakitkan hati, di mana kita sudah nak berputus asa dan tak nak hidup lagi, marilah kita melihat cabaran ni sebagai pembunuh bersiri. Marilah kita melihat cabaran-cabaran ni sebagai pembunuh bersiri yang ingin membunuh kita dengan cara yang kejam, dan kita harus menyelamatkan diri kita daripada pembunuh bersiri. So pembunuh bersiri ini adalah cabaran-cabaran yang semakin hari semakin membuatkan kita sedih dan depresi dan segalanya. Jadi kita melihat cabaran ni sebagai pembunuh bersiri, seperti pembunuh bersiri Lisa McVie ni, dan kita akan melawan cabaran ini sedaya upaya. Kerana cabaran ini adalah pembunuh bersiri. Dia akan datang dan datang sehingga dia boleh membunuh kita.
Jadi apa yang kita harus buat adalah untuk membunuhnya dulu. Bukan senang, tetapi kita kena melawannya. Jadi apabila kita melawannya, setiap kali kita melawan pembunuh bersiri ini, iaitu cabaran-cabaran di sekeliling kita, setiap kali itu kita akan mengalami perasaan di mana hidup kita ini sememangnya penting dan kita harus menjaga hidup ini. Kita tidak harus menamatkan riwayat kita kerana pembunuh bersiri yang menghantui hidup kita ini. Jadi saya harap mesej saya ini boleh membantu dan boleh menyokong semua orang, termasuk saya. Sememangnya saya dan semua orang, kita semua terbelenggu di keliling masalah dan cabaran ini. Kita tidak boleh menyelamatkan diri kita daripada cabaran, tetapi kita boleh menyelamatkan hidup kita daripada cabaran-cabaran ini dari bentuk kita just hanya tengok cabaran-cabaran ni dari segi pembunuh bersiri. So saya berharap mesej saya ini membantu semua orang. Mesej ni memang membantu saya dan saya akan berjumpa dengan semua orang untuk isi kandungan saya yang seterusnya minggu hadapan. Jaga diri, jaga semua orang di sekeliling anda, dan I will see you all again. Take care. Bye-bye.